Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair, wa ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada pertemuan yang kedua bagi bacaan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa karangan Sayyidi Al-Imam Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi radhiyallahu taala anhu. Kata musannif rahimahullahu taala, fa'lam rahimakallahu annaka hammaltani min dhalika amran imra. Ketahuilah olehmu, moga Allah merahmatimu, sesungguhnya kamu telah menanggungkan aku dengan perkara yang berat. Min dhalika amran imra. Imra bermakna syaqqan atau syai'an 'azima. Jadi ini Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu menyebutkan kembali tentang bila mana ada seseorang telah meminta kepada beliau untuk menulis berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan bahawa ini adalah suatu yang berat. Wa arhaqtani fima nadabtani ilaihi usra. Dan kallaftani, arhaqtani bermakna kallaftani, kamu telah mentaklifkan, mempertanggungjawabkan kepada aku fima nadabtani ilaihi usra. Itu yang telah kamu tuntut, yang kamu minta kepadaku. Nadabtani ay talabtahu minni. Ini sesuatu yang susah, usran. Wa arqaitani bima kallaftani murtaqan sa'ba. Dan kamu telah menyebabkan aku dengan apa yang telah kamu taklifkan, yang telah kamu tanggungjawabkan kepada aku ni dengan sesuatu yang sukar untuk dilangkaui. Mala'a qalbi ru'ba. Hatiku dipenuhi dengan kekacauan, kegelisahan. Kenapa? Fa innal kalama fi dhalika yastad'i taqrira usulin. Karena perbahasan berkenaan dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini memerlukan kepada taqrir al-usul. Taqrira usulin wa tahrira fusulin. والكشف عن غوامض ودقائق من علم الحقائق. Yang pertama, memerlukan kepada takrir usul. Takrir al-usul bermakna tahqiq wa tathbit. Takrir juga dengan makna, kata sahibun nihayah, tardidul kalam ala al-muqatab hatta yafhamah. Iaitu kita mengulangi kalam sehingga difahami oleh orang yang kita berucap dengan dia. Takrir sini bermakna tahqiq. Wa tahrira fusulin, tahrir bermakna tahdzib atau talqis. Dan perlu diletakkan talqis ataupun tahdzib, iaitu susunan dengan bentuk yang tersusun. Wal kashfa an ghawamid, dan membuka perkara yang sukar, ghawamid, wa daqa'iqa min ilmi al-haqa'iq, dan ilmu-ilmu yang halus daripada ilmu haqiqah, mimma yajibu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa yudafu ilaihi, dengan sesuatu yang diwajibkan kepada nabi dan yang disandarkan kepada nabi, au yamtani'u, atau yang perkara yang mustahil bagi nabi, au yajuzu alaihi, dan yang harus bagi nabi. Ini bukan perkara yang senang. Nanti kita akan tengok Al-Imam Qadhi Iyad menyebut bahawa sirrul kitab adalah pada perbincangan berkenaan dengan ma yajibu lin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma yamtani' wa ma yajuzu. Nanti akan dilihat. Wa ma'rifatin nabi sallallahu alaihi wasallam war rasul war risalati wan nubuwah. Mengetahui tentang nabi dan rasul, risalah dan nubuwah, wal mahabbati wal qullah. Kecintaan dan juga khullah, juga kecintaan. Wa qasaisi hadhihi ad-darajah, wa qasaisi hadhihi ad-darajatil 'aliyah, dan khususiat bagi darjat yang tinggi ini.
Kata beliau mengetahui tentang perkara tadi apa dia? Wa hahuna mahamihu fihun taharu fiha al-qata. Jadi di sini kata al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu taala anhu, hahuna mahamihu fihun. Mahamih maknanya adalah mafazah, yakni jalan. Fihun wasi'ah, yakni jalan yang luas. Ya, hahuna mahamihu fihun, yakni dia adalah satu perjalanan yang luas ataupun jalan yang luas. Taharu fiha al-qata, yang boleh mengelirukan hatta menyesatkan qata. Qata apa dia? Sejenis burung. Nah, burung yang disebut dengan bahasa Inggerisnya Pterocles, Pterocles. Pterocles, Pterocles. Ini bukan burung, dia bukan burung ni. Bukan burung merpati dan bukan burung merbuk, tapi lebih kurang bentuknya lebih kurang sama. Dia buat sarang dia di bawah tanah. Sarang dia dekat tanah. Jadi ini adalah sebagai tamsil daripada al-Imam. Maksudnya, kenapa dibandingkan dan disebutkan bahawa perbincangan berkenaan dengan perkara ini padanya mafazah kabirah atau wasi'ah dan taharu fiha al-qata, yang menyebabkan berlaku kekeliruan, hatta qata pun akan jadi keliru. Jadi Pterocles ni adalah burung yang jenis, kata ulama, tudrabu bihil masal atau yudrabu bihil masal fil hidayah. Ini burung yang payah nak sesat. Kalau dia bertelur, burung Pterocles ni ataupun qata ni, dia akan dia boleh untuk cari makanan. Kalau tidak ada makanan di tempat dia, dia boleh pergi ke tempat yang jauhnya 10 hari dan lebih daripada tempat dia, dan dia boleh balik dalam keadaan tidak sesat. Bayangkan kalau dia boleh terbang ke tempat yang jauh tempat tadi daripada tempat dia bertelur adalah 10 hari perjalanan atau lebih daripada 10 hari perjalanan, dia boleh balik. Maknanya tidak sesat. Tapi dalam ni disebut apa dia? Perbincangan tentang benda macam ni, taharu fiha al-qata. Atau burung yang tak sesat pun boleh pening. Faham? Jadi sebagai misal kepada ini benda yang susah. Wa taqsuru biha al-quta. Taqsuru bermakna ta'jizu fi tilka al-mafazati al-wasi'ah, maksudnya lemah untuk menggerakkan tubuhnya berjalan. Orang yang melalui jalan ini untuk berbincang berkenaan dengan Rasulullah ni adalah suatu yang sukar. Wa majahilu tadillu fiha al-ahlam. Dan ini perkara yang suatu yang tidak diketahui, yang boleh menyebabkan akal seorang tersebut akan jadi terkeliru. In lam tahtadi, bila akan berlaku benda ni? Bila akan jadi tersesat? Bila akan jadi lemah dalam nak membicarakan berkenaan dengan perkara ini? Dan bila akan menyebabkan akal seorang tadi akan jadi tadil, akan jadi keliru dan sesat? In lam tahtadi bi'alami ilmin, kalau tidak dibantu dengan keilmuan. Bi'alami ilmin ay bi'alamatin ya'lamu biha, itu dengan alamat ataupun dengan tanda yang akan mengembalikannya kepada kebenaran, kebaikan. Wa nadharin sadidin, dan pandangan yang tepat. Wa madahidu tadhillu biha al-aqdam. Ini sambung balik kepada mahamih. Ini ataf kepada wa hahuna mahamihu fihun wa madahidu tazillu biha al-aqdam. Ini waw tadi ataf kepada mahamihu fihun. Dan ini adalah sesuatu yang madlaqah, iaitu tempat yang boleh tergelincir seseorang tersebut kakinya, illam ta'tamid ala taufiqin minallahi wa ta'bidin wa ta'yidin, kalau tidak berpegang, kalau tidak bersandar kepada taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa makna daripada ucapan al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu anhu dalam perenggan ini? Maksud beliau adalah perbincangan tentang Rasulullah sangat sukar. Bukan benda yang syai' hayyin, bukan senang. Kenapa? Kerana bimbang, takut terjerumus ke dalam lembah pembohongan kalau kita bercakap tentang Nabi sesuatu yang Nabi tidak perkatakan. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dan juga bimbang takut
terkurang dalam ucapannya terhadap mensifatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faham? Jadi takut nanti ketika bicara tentang Rasulullah takut terkurang adabnya. Ataupun berlebihan tidak kita katakan, karena pujilah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa segala puji sekalipun, tetap kita tidak akan mampu melangkaui pujian Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang lebih dibimbanginya pada takut tangkis pada hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut berlaku kekurangan pada hak Nabi. Sedang Nabi lebih daripada itu lagi. Jadi kebimbangan tersebut ataupun takwilan yang akan disebutkan pada perbicaraan berkenaan dengan Rasulullah, takut takwilan tadi tersilap dan sebagainya, maka ini semua lebih boleh menyebabkan tergelincirnya kaki seseorang. Maka kerana itu Al-Imam Qadhi Iyad radhiyallahu ta'ala anhu sangat bimbang dengan perkara tersebut. Tapi ada pengharapannya. Lakinni lamma rajautuhu li walaka fi hadha as-su'ali wal jawabi minan nawalin wa thawabin. Tetapi bila mana aku mengharapkan bagi diriku dan bagi dirimu. Kenapa didahulukan li walaka? Karena disuruh kita untuk mengharapkan kebaikan pada diri kita dulu, kemudian disuruh kepada orang lain. Fi hadha as-su'al wal jawab, yang ini dipanggil nashr wal laf wal nashru ghairu murattab. Kenapa? Karena as-su'al bukan kembali kepada li. Soal kembali kepada lak. Kamu yang bertanya. Wal jawab li. Saya yang menjawab persoalan ataupun permintaan yang kamu minta. Saya menjawab permintaan tersebut. Sebab tu kata Syekh, lakinni lamma rajautuhu li walaka. Tetapi aku, dia kata, bila mengharapkan bagiku dan bagi dirimu dengan soalan dan jawab, dengan permintaan dan jawab daripada permintaan. Siapa yang minta? Lak. Patutnya as-su'al kembali kepada lak, al-jawab kembali kepada li. Jadi ini dipanggil laf wan nashru ghairu murattab. Min nawalin wa thawabin, daripada ata wa thawab, daripada anugerah dan juga pahala yang diinginkan, bi ta'rifi qadrihi al-jasim, dengan sebab mengetahui tentang kedudukan Nabi yang agung, wa khuluqihi al-azim, dan akhlak Nabi yang agung, wa bayani khasaisihi allati lam tajtami' qablu fi makhluqin, dan menerangkan khususiat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terkumpul pada mana-mana makhluk sebelum ini. Wa ma yudanu Allah taala bihi min haqqihi alladhi huwa arfa'ul huquq, dan apa yang telah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala min haqqihi alladhi huwa arfa'ul huquq, yang bagi pihak Nabi sallallahu alaihi wasallam min haqqihi alladhi huwa arfa'ul huquq, yang paling tinggi apa dia? Liyastayqina alladhina utul kitab wa yazdada alladhina amanu imana. Tujuan dia untuk apa ni? Tujuan dia apa? Sebab kita terangkan tentang Rasulullah. Liyastayqina alladhina utul kitab, untuk beri keyakinan kepada orang yang diutuskan kitab kepadanya, wa yazdada alladhina amanu imana, dan menambahkan iman kepada orang yang beriman. Jadi mengetahui tentang Rasulullah menambahkan iman. Mengetahui tentang Rasulullah menambahkan keyakinan tentang benarnya ajaran dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga walima akhadha Allah taala 'ala alladhina utul kitaba liyubayyinunnah lin-nasi wa la yaktumunah. Dan apa yang telah diambil perjanjian daripada Allah, bahawa orang yang diberikan kepada Allah dengan kitab, yakni Al-Quran, untuk menerangkan kepada manusia dan tidak menyembunyikan ilmu kepada manusia yang lain. Jadi ini atas kata Al-Imam Qadhi Iyad, walaupun saya bimbang, takut tersilap dan sebagainya seperti permulaan yang disebutkan, tapi disebabkan kerana berfikir tentang rahmat Allah Ta'ala yang luas, dan juga pahala yang agung ketika mana membicarakan tentang Nabi, menyampaikan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bimbang takut termasuk di kalangan orang yang disebut sebagai menyembunyikan ilmu yang sepatutnya disampaikan kepada umat. Maka dia sampaikan apa yang disebutkan dalam kitab ni. Dan juga apa lagi? Walima haddatsana bihi Abul Walid, dan juga dengan apa yang telah diriwayatkan kepada kami daripada Sayyidina Abul Walid Hisham bin Ahmad al-Faqih rahimahullahu ta'ala biqira'ati alayhi qala haddathana al-Husayn bin Muhammadin qala haddathana Abu Umar an-Namari qala haddathana Abu Muhammadin ibn Abdul Mu'min qala haddathana Abu Bakr qala Muhammad bin Bakr qala haddathana Sulaiman bin al-Ash'ath
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا علي بن الحكم عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه sesiapa yang ditanyakan, kata Rasulullah, siapa yang ditanyakan kepadanya tentang suatu ilmu, fakatamahu, dan dia menyembunyikan ilmu tersebut, maknanya dia ada ilmu tersebut tapi dia sembunyikan, aljamahullahu bilijamin min narin, maka akan dicambuknya, akan dipukulnya dengan cemeti daripada api neraka yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Imam Al-Qadhi Iyad radhiyallahu anhu bila mana menyebutkan ayat Quran tadi dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, fabadartu ila nukatin musfirah, maka aku cepat-cepat mengarang ila nukatin musfiratin, iaitu mengarang perkara yang nukat. Nukat maknanya apa dia? Nukat di sini sebut hiyal mas'alatul ilmiyah ad-daqiqah yutawassalu ilaiha bidiqqatin wa in'ami fikrin. Maksudnya masalah ilmiah yang sangat halus, yang kecil, yang nak menyampaikan kepada perbahasan nukat tersebut perlu kepada im'anin nazar, perlu kepada penggunaan fikiran yang mendalam, ilmu yang bergabung untuk sampai kepada nukat. Sebab tu nukatul ilm ini bukan benda yang kecil. Fabadartu ila nukatin musfirah ay mudiyah, yakni masalah ilmu yang halus, yang bercahaya, an wajhil gharad, untuk memenuhi keinginan tersebut, muaddiyan min dzalika al-haqqa al-muftarad, untuk aku melaksanakan dan menyelesaikan tuntutan tersebut yang dituntut kepadaku. Ikhtalastuha, ikhtalastuha ay jama'tuha, yakni aku mengumpulkan ala isti'jalin, dengan kalut, kata beliau, dengan terburu-buru. Limal mar'u bisadadihi min syughlil badani wal bali, karena seorang tersebut sibuk dengan urusan tubuh badannya dan juga urusan fikirannya. Karena al-Imam Qadhi Iyad qadhi, beliau qadhi, bukan orang kecil dan bukan orang duduk di rumah saja, dia qadhi. Dan dalam keadaan tersebut dia kata dengan kesibukannya, dengan tubuh badannya yang perlu juga kepada rehat dan sebagainya, maka saya mengambil tanggungjawab tersebut untuk melaksanakan apa yang telah dituntut. Bima tuwiqahu al-insanu min maqalidil mihnati allati ibtuliya biha, dengan sesuatu, iaitu bima tuwiqahu ay bisababi ma kallafahu Allah wa hamalahu alaih, iaitu dengan disibukkan orang tadi dengan akalnya, badannya jadi letih dan sebagainya, dengan sebab apa? Dengan sebab tanggungjawab yang telah ditanggungjawabkan oleh Allah kepada manusia, min maqalidil mihnah, daripada ujian ataupun pekerjaan. Jadi apa ni dimaksudkan dengan mihnah ni, apa dia? Jami'ul umur at-taklifiyah, ataupun semua perkara-perkara yang ditanggungjawabkan kepadanya, allati ibtuliya biha, yang dipertanggungjawabkan, yang dibalakkan ke atasnya. Ini seolah-olah Imam Qadhi Iyad ingin memaklumkan tentang mihnah beliau sebagai qadhi. Dan disebutkan di dalam sebahagian kitab bahawa orang yang dilantik menjadi qadhi, maka dia telah bermula dengan balak yang pertama. Siapa yang dilantik menjadi qadhi pada ketika itu, maka dia telah mensiapkan dirinya pada kebahayaan. Faham? Sebab tu Nabi SAW sebut al-qadiyan fil nar wal qadi fil jannah. Dua orang qadi dalam neraka, satu qadi dalam syurga Allah Ta'ala. Cerita berkenaan dengan tiga orang qadi pada zaman Bani Israel, yang ketiga-tiga qadi tersebut diuji oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, siapa yang adil dalam pengadilan mereka. Maka diutuskan seorang malaikat turun berupa dengan seorang lelaki, pergi kepada seorang pengembala lembu, kemudian memanggil anak lembu tersebut kepada malaikat tadi yang sedang naik kuda. Jadi anak lembu tu pun ikut kuda tadi dan kemudian mengaku kata anak lembu tu adalah miliknya. Maka si pengembala lembu tadi tak senang lah, mana boleh, yang tu anak lembu, bila pula jadi anak kuda. Dia tanya anak, dia ikut kuda maka dia anak lembu, dia anak kuda. Muka je lah lembu, ikut kuda jadi anak kuda. Jadi saya punya, kata dia. Kata jumpa qadi yang pertama. Qadi yang pertama
dirasuah terlebih dahulu. Malaikat bagi duit kepada dia, bagi emas kepada dia, maka diminta untuk dia mengadili dengan cara yang tak betul. Qadi tadi dia kata nak buat macam mana, nak nilai macam mana, ni memang anak lembu. Maka kata malaikat sebut, kata tak apa, kamu lepaskan lembu dengan kuda ni, mana-mana yang anak lembu tu ikut, maka itulah anak binatang tadi. Maka dibuat pengadilan macam tu, anak lembu dilepas, kuda dilepas, lembu dilepas, anak lembu pun disuruh untuk pilih. Maka malaikat tadi gunakan balik dia punya kelebihan yang Allah Ta'ala bagi, anak lembu ikut kuda. Maka qadi tadi letak hukum, kata itu anak kuda. Oh, mana kata apa ni, pengembala lembu kata ni hukuman apa ni? Ni pengadilan apa ni? Masuk qadi yang kedua pula, sama juga kena rasuah dulu, pun termakan dengan rasuah tersebut, dan kemudian berlaku peristiwa yang sama. Tak puas hati lagi, jumpa qadi yang ketiga. Pada qadi yang ketiga, ketika malaikat nak bagi rasuah, maka malaikat qadi tersebut kata, saya tak boleh nak mengadili pada hari ini kerana saya datang haid. Saya datang haid pada hari ini. Kemudian malaikat tu kata, macam mana boleh orang lelaki boleh haid? Kata dia, kamu kan lelaki, macam mana lelaki boleh haid? Dia kata, kamu heran aku haid, kamu tak heran anak lembu ikut kuda. Anak lembu ikut kuda jadi anak lembu, dia kata, anak kuda. Kamu heran pula aku haid, dia kata. Mana boleh lelaki haid? Betul lelaki tak haid. Macam tu juga anak kuda. Anak lembu ni mestilah anak lembu. Tiba-tiba dia jadi anak kuda di mana-mana. Maka malaikat tadi kata, absyir, berita gembira kepada kamu, qadiyan finnar wal qadi fil jannah. Kamu diuji oleh Allah Ta'ala, dua orang dia sahabat kamu tidak berjaya, kamu berjaya dan masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan qadiyan, maksudnya qadidian. Yang kedah. Tak, bukan. Qadiyan, maksudnya dua qadi. Itu cerita dia. Jadi kerja qadi ni besar, dan kerja qadi ni adalah kerja yang berat. Kerana qadi hukumnya tanfiz. Dia munafizul hukum. Dia pelaksana kepada hukum. Itu kalau mufti hanya sebagai penasihat sahaja. Kalau kata dalam hukum kerundangan negara, mufti hanya menyampaikan nasihat, memberikan pandangan. Yang melaksanakan hukum siapa? Qadi. Lepas tu dari segi hukum, qadi lebih kuat daripada mufti. Segi hukum. Kalau di Kedah ni macam pejabat agama dengan pejabat mufti. Mana lagi kuat kalau segi pelaksanaan hukum? Yang nak melaksana siapa dia? Pejabat agama. Sebab pelaksanaan ada pada mereka. Ya, faham? Pihak mufti hanya boleh bagi cadangan je lah. Boleh bagi pandangan, boleh bagi saranan, tapi nak melaksana tak boleh. Yang nak akan melaksana adalah daripada qadi. Ya, faham? Ini dia berat. Ubtuliya biha fakadat tashghalu an kulli fardin wa naflin. Kata Imam Qadi Iyad, qarubat, dia kata maqalidul mihnah, punya beratnya mihnah ataupun kerja yang tanggungjawab yang dipertanggungjawabkan kepada beliau ini, sehingga boleh menyebabkan kadang-kadang dia menyibukkan dirinya lebih daripada kefarduan dan juga perkara yang sunat. Aduh. Ini orang panggil boleh kita katakan, nak kata mubalaghah daripada imam, menunjukkan kata beratnya kerja beliau. Bukan kata beliau meninggalkan kewajipan, tidak. Hampir kata beliau. Bukan tinggal. Kadat. Qarubat maknanya. Hampir-hampir. Bukan tinggal. Tak tinggal pun. Faham? Wa taruddu ba'da hisnil taqwim ila asfalis suflin. Dan kemudian dikembalikan ba'da hisnil taqwim, dalam sebahagian riwayat ba'da husnit taqwim. Jadi setelah mana dalam keadaan yang baik ni dikembalikan kepada asfalis suflin. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut macam mana ayat Quran? Fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Lagi ayat macam mana? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi Allah Ta'ala menjadikan manusia fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik kejadian. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikannya kepada asfala safilin. Sebagian ulama kata apa dia? Illa alladhina amanu. Ini dalam surah At-Tin kan? Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata Sidi Abdul Wahab Sya'rani, ayat ni menyebutkan maksud daripada
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia kepada asfala safil, maksudnya apa dia? Kembali kepada umur yang tua, jadi nyanyuk. Illa alladhina amanu, kecuali orang yang beriman. Ai alladhi qara'a al-Quran, yakni yang melazimi Al-Quranul Karim, sentiasa baca Quran, insya-Allah tidak akan nyanyuk. Itu ubat nyanyuk. Ubat bagi nyanyuk adalah selalu membaca Al-Quranul Karim. Ya. Baca Quran, kemudian ni baca syifa qadiyah, insya-Allah khair. Ini antara ubat-ubat kepada penyakit-penyakit tersebut. Nah, jadi akan dikembalikan, nah, ba'da hisni taqwim, maksud selepas mana dalam keadaan yang baik, balik kepada tempat yang tidak baik. Asfali safil di sini dengan maksud suflin, dengan maksud akan kembali kepada perkara yang apa ni, yang buruk, iaitu yuridu ma qullidahu min amril qada. Itu iaitu dengan perkara yang ditanggungjawabkan dia dengan perkara qada ni, dengan perkara yang berkaitan dengan qadi ni. Walau aradallahu bil insani khairan la ja'ala syughlahu wa hammahu kullahu fima yuhmadu ghadan aw yuzammu mahalluh. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada manusia tersebut, kalau Allah Taala inginkan seorang tadi menjadi baik, la ja'ala syughlahu wa hammahu kullahu, maka Allah jadikan seluruh kesibukannya, himmahnya, fima yuhmadu ghadan, kepada perkara yang akan dipuji pada esoknya, iaitu pada hari akhirat nanti. Au yuzammu mahalluh, ataupun yuzammu mahalluh, iaitu menyibukkan dirinya dengan perkara yang dicela pada waktu ketika. Macam tu kah maksud dia? Kalau Allah Ta'ala menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah menyibukkan dia dan menjadikan himmahnya adalah dengan melakukan perkara yang dipuji, ataupun melakukan perkara yang yuzammu mahalluh, yang dikeji pada waktu tersebut. Macam tu kan? Tak. Maksudnya dengan meninggalkan perkara yang yuzammu mahalluh. Kerana perbuatan yang dipuji adalah melakukan perbuatan tersebut, manakala yuzammu mahalluhu, iaitu yutraku, ditinggalkan perbuatan tersebut yang dicela dan dilarang oleh syarak. Tamam? Falaisa thamma siwa hadratin na'im atau azabil jahim. Falaisa thamma ni dalam bahasa kita sebut hunaka ghadan, di sana nanti tidak ada yang lain melainkan hadratin na'im, iaitu berada dalam syurganya Allah, atau azabil jahim, ataupun dalam nerakanya Allah. Tak ada di tengah-tengah. Dua aja tempat. Walakana alaihi biquwaisatihi, walakana alaihi biquwaisatihi, maka pada ketika tersebut kana alaihi biquwaisatihi, ay binafsihi, wastinqadhi muhjatihi, wastinqadhi muhjatihi, atau takhlisu ruhihi min al-'adab bi islahiha wa sawniha 'anil qaba'ih. Maka hendaklah pada ketika belakana alaihi biquwaisatih, dengan dirinya, dengan peribadinya, dan menyibukkan dirinya pada ketika tersebut, menjaga ruhnya daripada azab tadi dengan melakukan islah, wa amalin salihin yastaziduh, dan dengan amal salih yang perlu dia tambahkan, wa ilmin nafi'in yufiduhu, dan juga dengan ilmu yang bermanfaat, yang berfaedah. Yufiduhu ay yufidu li ghairi, yakni yang berfaedah kepada orang lain, maka dia jadi muallim, maksudnya yufiduhu, yakni yufiduhu li ghairi, yang dia sampaikan kepada orang lain, au yastafiduh, ataupun yastafiduhu li nafsih, yang dia mengambil faedah tadi untuk dirinya kalau dia alim, au min ghairi, ataupun dia ambil daripada orang lain, yastafiduhu min ghairi. Jadi yastafid ada dua makna, sama ada yastafid bi nafsih in kana aliman, kalau dia alim, au yastafidu min ghairihi in kana muta'alliman, au fayakunu muta'alliman, maka dia jadi muta'allim pada ketika itu. Kalau yufid, satu saja, yufid li ghairihi, dia menyampaikan kepada orang lain, maksudnya huwa muallim, dia sendiri adalah muallim. Tamam? Jabarallahu sada'a qulubina, ay aslahallahu kasraha, maka Allah Ta'ala menutupi kasraha, yakni kasril qulub, sada'a qulubina. Betul kata Nabi dalam sebahagian riwayat sebut,
ana inda munkasiratil qulub li ajli, kata Allah. Aku bersama dengan orang yang pecah hatinya kerana aku. Jadi orang yang sibuk dengan urusan macam ni, fikiran dia sentiasa dengan berlegar pada masalah nanti dia di mana nanti agak-agak di akhirat. Kerana urusan dia dengan akhirat. Saya di mana nanti agak-agak. Saya nak kena buat apa di dunia. Nah, apa perbuatan yang saya perlu lakukan untuk menyebabkan saya mendapatkan redha Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan daripada murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga menyebabkan hatinya jadi pecah. Bahkan kerana berfikir banyak tentang masalah tersebut. Maka kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis kursi, ana inda munkasiratil qulubi li ajli. Aku bersama dengan orang yang pecah hatinya kerana aku, kata Allah. Lepas tu kata Imam, jabarallahu sada'a qulubina. Maka Allah menutupi kepecahan hati kita tersebut. Wa ghafara 'azima zunubina. Dan mengampunkan dosa-dosa kita yang besar. Wa ja'ala jami'a isti'dadina li ma'adina. Dan menjadikan seluruh persiapan kita adalah untuk akhirat kita. Wa tawaffura dawa'ina fima yunjina. Dan menyiapkan segala keinginan kita adalah perkara yang menyelamatkan kita di akhirat kelak. Ay wa ja'ala takthir makasibina wa mutalabina lima yukhallisuna min azabillah. Itu maksudnya. Ini menyiapkan kita, membanyakkan dengan apa yang kita dapatkan ataupun yang kita lakukan adalah untuk menyebabkan kita dibebaskan daripada azab api neraka Allah. Wa yuqarribuna ilaihi ta'ala zulfa, dan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan zulfa, yakni taqriban khassan, iaitu dengan pendekatan yang khas. Wa yuhdhina bimannihi wa karamihi wa rahmatihi, dan diberikan kepada kita dengan kelebihan, kemuliaan dan juga rahmat daripada Allah. Walamma nawaitu taqribahu, kata al-Imam Qadhi Iyad, bila mana aku berniat untuk taqrib at-tasnif, maksudnya bila mana aku dah mula nak menulis, wa darrajtu tabwibahu, dan ketika aku mula nak menyusun bab-bab di dalam kitab ini, wa mahattu ta'silahu, dan aku menyiapkan qawaidnya dan masail bab ini yang telah aku siapkan. Ini orang panggil apa ni? Quttatul bahas, kalau kita sebut dalam istilah perbahasan ilmu sekarang ni dalam universiti dan sebagainya. Maksudnya al-imam sudah ada quttatul bahas dia. Dia dah ada resume dia dah. Orang panggil benda apa yang nak tulis. Resume kau ni. Proposal dia panggil. Resume, proposal. Ini kalau buat tesis lah. Dia panggil proposal, dia buat proposal, dia siap dah. Benda apa yang nak tulis? Sebenarnya semua dalam kepala dah. Karena mereka bukan menulis dengan ilmu semata-mata, sebaliknya dengan akhlak, dengan adab, dengan nur yang Allah Ta'ala berikan. Kalau tak heran kitab Syifa ini dijadikan sebagai kitab yang barakah, sehingga kerajaan Turki Uthmaniyah meletakkan gaji khusus kepada orang yang boleh baca kitab Syifa. Dan gaji khusus boleh minta. Kalau dia boleh mengajar Syifa, dia boleh pergi minta dekat maktab, pejabat khas. Yang ini diceritakan oleh guru kami yang mulia, guru saya yang mulia, Syekhuna Amin Siraj rahimahullahu ta'ala, anak murid kepada Syekh Zahid Kautsari rahimahullahu ta'ala yang terakhir. Dia sempat dengan Syekh Zahid Kautsari setahun sebelum Syekh Zahid Kautsari wafat, berkhidmat kepada beliau setahun sebelum dia wafat, dan dia mengijazahkan seluruh ijazah beliau kepada Maulana Syekh Amin Siraj rahimahullahu ta'ala. Dan saya bertemu dengan beliau di Turki. Muammar, saya sempat dengar sikit kitab Syifa ni daripada beliau, dan juga kitab Sahih Bukhari daripada beliau. Dibaca di dalam Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih setiap subuh. Dibaca kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Dan dia sebut sendiri, kata kerajaan Turki Uthmaniyah, dia sempat zaman Turki Uthmaniyah. Dia sempat zaman Turki Uthmaniyah, dan dia sempat zaman Kamal Atatürk. Dia sempat zaman tu. Dan dia kata, aku menghafal Quran dengan berkat ayahku. Ayahku, dia kata, tiap-tiap malam pukul 2 pagi akan gerak kami bangun tidur. Musim sejuk, musim panas, bangun tidur. Kemudian ayahku akan bacakan Quran, kami akan pasang lilin. Sebab rumah yang dipasang lilin pada tengah malam akan diserang oleh tentera Kamal Atatürk. Kamal Atatürk akan hantar tentera dia untuk masuk dalam rumah tersebut. Dan sebab dia kata, kalau nampak ada lilin dalam rumah pada pukul 2 pagi, maksudnya ni tengah baca Quran. Sebab dia hancurkan Quran semua. Ayah dia simpan Quran di tempat yang tersembunyi. Malam pukul 2 pagi akan gerak dia dengan abang dia. Bangun, kata Syekh ni, Syekh Amin Siraj sendiri cerita. Bangun dan kemudian dipasang lilin. Kemudian dibacakan. Ayah dia akan baca satu ayat. Dia akan ulang.
abang dia akan ulang, dipadam lampu. Diulang sampai ingat ayat tersebut. Kemudian pasang lagi lilin untuk baca ayat yang kedua pula. Dibaca sampai dia ingat, kemudian diulang, padam lampu, ulang sampai ingat, baru pasang pula lilin. Sampai khatam 30 juzuk. Kata beliau. Kita lah ni lampu, cakap tak ada karan. Kalau tak ada karan, jadi seronok pula kita. Sebab kelas akan berhenti. Zaman dulu tak. Sampai macam tu saya dicari masa untuk nak hafal Quran Al-Karim. Wa qallastu tafsilahu. Dan kemudian aku qallastu tafsilahu, iaitu mayyaztu tafsilahu, dan aku bezakan atau aku asingkan perkara-perkara yang perlu diperincikan. Wa antahaitu hasrahu wa tahsilahu. Dan kemudian aku menyusun, kata beliau, dan memilih hasrahu wa tahsilahu, perkara yang aku akan letakkan di dalam perbahasan kitab tersebut. Wa tarjamtuhu bisyifa wa bita'rifi huquqil Mustafa wa hasartul kalama fihi fi aqsami arba'ah. Dan aku namakan dia dengan nama Asy-Syifa bita'rifi huquqil Mustafa, dan aku letakkan perbahasannya kepada 4 bahagian. Al-qismul awal fi ta'zimil aliyyil a'la liqadri hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'la, iaitu pada menyebutkan tentang pengagungan daripada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, Maha Tinggi, kepada kedudukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan wa fi'la, dengan ucapan dan juga dengan perbuatan. Wa tawajjaha al-kalamu fihi fi 4 abwab. Ada 4 bab dalam perbahasan kitab ini. Al-babul awwal fi sana'ihi ta'ala alaihi. Ini orang panggil khuttatul bahas. Dan disebut, kata Roger Bacon, dia mengatakan bahawa dia adalah orang pertama yang melakukan ibda' dalam masalah ni. Maka tesis dan sebagainya dilaksanakan di barat, diletakkan proposal di depan, diletakkan dengan fehris dan sebagainya, kenapa saya tulis kitab dan sebagainya. Kata dia yang memulakan. Padahal dia datang ke Mesir, belajar dengan ulama Mesir, balik semula ke barat, dia mengaku kata dia yang buat. Nah, tersebut. Padahal yang buat ni Imam Qadhi Iyad dah lama dah buat. Al-Imam Nawawi rahimahullah dah lama dah buat benda ni. Maksudnya para ulama daripada awal kitab, kalau kita baca mana-mana kitab, kita akan melihat perbahasan kitab pada permulaan. Kenapa saya karang kitab ini? Apa dia perbahasan dalam kitab ini? Mana rahsia dalam kitab ini? Semua disebutkan pada muqaddimah biasanya. Sebab tu qiraah muqaddimatul kitab adalah muhim, sangat penting. Membaca muqaddimah kitab adalah penting. Membaca muqaddimah kitab adalah sebagai penghormatan kita kepada penulis kitab. Orang yang baca kitab tapi tak baca muqaddimah, dia terus baca bahagian dalam tanpa muqaddimah, ini bermaksud dia telah melangkaui kesusahan dan keperitan seorang penulis tadi ketika menulis. Kerana seorang kalau dia nak menulis, muqaddimah kitab tu adalah benda yang paling susah kali dia nak tulis. Orang yang pernah tulis kitab, dia tahulah mana muqaddimah paling susah kali. Tak percaya, tulis kitab tengok. Lepas tu try buat muqaddimah. Kalau tulis bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, senanglah tu. Nak tulis. Kenapa saya tulis kitab? Apa yang perlu dibuat dan apa yang saya lakukan? Dan adakah saya buat ni hanya sekadar mengulang yang orang lain buat, ataupun saya buat benda yang orang lain tak buat lagi? Nak mengulang yang orang lain buat, kalau tidak cukup dengan maqasid taklif, maka dia dikira sebagai sariq, mencuri saja. Hanya mengulang benda yang dah diulang. Faham? Macam ada orang seorang ni, dia hafal Sahih Bukhari. Kemudian main jumpa dengan Imam Sana'ani. Bila dikata kepada Imam Sana'ani, dia ni telah hafal Bukhari. Imam Sana'ani kata, ni hafizul Bukhari, ini penghafal Bukhari. Dia kata apa? Malah. Apa bezanya? Dia hanya menambahkan nuskah Bukhari yang baru ya. Faham? Tak ada benda baru yang dia buat main pun. Dia hanya hafal Bukhari. Bermakna dia menambahkan nuskah Bukhari yang baru, yang satu lagi. Nuskah dia satu lagi. Dia sebab cetakan baru lah orang panggil. Ini cetakan baru. Cetakan baru tak ini. Apa yang bezanya? Kalau betul nak datangkan dengan Bukhari yang baru, datangkan seperti Fathul Bari. Tu. Syarahkan balik Sahih Bukhari tadi dengan syarahan yang luar biasa yang tidak dilakukan oleh ulama semisalnya sebelum tu. Tu baru betul. Buat mahal baru. Baik. Al-babul awal fi sana'ihi ta'ala. Pada bab pertama, dalam kisim pertama berkenaan dengan ta'zimil aliyil a'la ni, ada berapa bab? Ada 4 bab.
Nah, jadi ada 4 kisim saya sebut tadi kan. Dia ada 4 bahagian dalam kitab Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa, dan setiap bab pula dibahagikan kepada bab. Setiap kisim dibahagi kepada bab. Nah, dan setiap bab pula ada fasal. Lepas tu kata Syekh, bab yang pertama fi sana'ihi ta'ala alaihi, pujian Allah kepada Nabi SAW, wa izharihi 'azima qadrihi ladaihi, dan zahirnya pengagungan Allah Ta'ala terhadap Nabi SAW. Kalau Allah mengagungkan Rasulullah, tiba-tiba ada orang kata yang kita buat kepada Rasulullah ni macam Kristian. Ajib ni. Oh, ya ni tak kenal Nabi, bukan cakap tak kenal Nabi, tak kenal apa. Murakkab jahil. Wa fihi 10 fusul, dan sini ada 10 fasal. Al-babu tsani, bab yang kedua, fi takmilihi ta'ala lahul mahasina, pada penyempurnaan Nabi Allah Subhanahu wa taala terhadap kecantikan Rasulullah, khalqan wa khuluqa, kejadian dan juga akhlaknya Rasul. Wa qiranihi jami'al fadail ad-diniyah wad dunyawiyah fihi nasaqa, dan Allah Taala menjadikan seluruh kebaikan dunia dan juga agama agama dan dunia fihi nasaqan, yakni ala wajhin mutanasib, maksudnya sesuai dengan Rasulullah. Dan di sini ada berapa bab? Fihi 27 faslah, ada 27 bab, ada 27 fasal. Bab kedua ada 27 fasal. Itu dia. Al-babu tsalits, bab yang ketiga dalam kisim yang pertama, fi ma warada min sahihil akhbari wa mashhuriha bi'azimi qadrihi 'inda rabbih wa manzilatihi. Ceritakan tentang hadis-hadis yang sahih, yang masyhur, menerangkan tentang ketinggian kedudukan Rasulullah di sisi Allah, wa ma qassahu bihi fid darain min karamatih, dan apa yang dikhususkan kepada Nabi di dalam syurga dunia dan di akhirat nanti daripada kemuliaan. Di dalam bab ini fihi 12 fasla, ada 12 fasal. Tamam? Bahkan kata ulama di sini ada berapa? 15 faslan. Bahkan ada 15 sebenarnya, bukan 12. Sama juga yang 27 tadi ni, bahkan ada 26, bukannya 27. Baik, di sini macam mana boleh berlaku macam tu? Kemungkinan kitab ini dikarang oleh ahli imam, ataupun muqaddimah ni dikarang setelah selesai kitab. Tamam? Setelah selesai kitab baru dikarang. Kemudian mungkin berlaku sabqu al-qalam. Atau yang berlaku sabqu tadi adalah daripada nasikh, yang menyalin balik kitab ni yang berlaku kesilapan. Tak percaya, tengok buka muqaddimah. Maktutat. Ni pun dia dah tahqiq sekarang ni. Dia pun tengok maktutat berlambak dah. Saja pergi tengok api lain lah. Nak abad kata kita ada maktutat tu ya. Berapa ada maktutat tapi tak tengok, buka. Tu depan. Depan ni. Tu. Ish. Nak bermak ni. Tu dia. Kita buka ni. Ya, naam. Sini pun sebut fihi 27 faslah. Ya, yang ni pun ada fihi 12 faslah. Sama. Jadi yang tepatnya 26 dan 15. Jadi maksudnya kebanyakannya nasikh pun menyalin macam tu. Ini maktutatnya. Oh, tak buka, dia minta nak tengok dalam. Buka pun sayau kita pun. Kau terbalik lagi. Ni. Tu. Ini maktutat. Tulisan tangan dia pun cantik. Nampak ke? Ini cantik tulisan dia. Alhamdulillah. Baik. Al-babur rabi', pada bab yang keempat, fima azharahu Allah Ta'ala ala yadayhi minal ayati wal mu'jizati. Yang ni Allah Ta'ala zahirkan pada tangan Nabi SAW daripada ayat wal mu'jizat. Maksudnya orang panggil apa? Mu'jizat dan kelebihan-kelebihan, karamah. Tamam? Wa syarrafahu bihi minal qasa'isi wal karamat.
Dan Allah muliakan baginda Nabi SAW dengan khususiat dan karamat-karamat, yakni kemuliaan-kemuliaan. Wa fihi 30 fasla. Nah, di situ ada 30 fasal. Di sini bawah pun disebut bal fihi 29 fasla. Nah, iaitu ada 29 fasal. Nah, baik. Tanpa dikira muqaddimatul fasl. Tanpa dikira dengan muqaddimatul ba'. Minta maaf, muqaddimatul ba'. Baik, al-qismu tsani. Ini tadi qism awal ada 4 bab. Qism yang kedua pula fima yajibu 'alal anami min huquqihi alaihi salam. Jadi apa yang wajib bagi setiap manusia mengetahui tentang haknya baginda Nabi SAW. Wa yatarattabul qawlu fihi fi 4 abwab. Dan bab ini sahaja bercerita berkenaan dengan apa yang kewajipan umat manusia kepada Nabi, ada 4 bab. Al-babul awwalu fi fardil imani bihi wa wujubi ta'atihi wa ittiba'i sunnatihi. Fardu beriman kepada Nabi, wajib mentaati arahan Nabi dan mengikuti sunnah Nabi. Di sini ada 5 fusul, fihi 5 fusulin. Nah, bahkan disebut kalau ada 4 fasal. Nah, 4 fasal. Maksud dari sini kemungkinan al-imam dia lebih bab tu sebabkan kerana dia kira sekali dengan muqaddimatul bab. Mungkin sebab tu. Nah, al-babu tsani fi luzumi mahabbatihi wa munasahatihi. Bab yang kedua adalah pada qism yang kedua, bab yang kedua iaitu menceritakan tentang lazim mencintai Rasulullah dan munasahah maksudnya dengan an-nasihah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna nasihah li Rasulillah nanti akan disebutkan di sini. Wa fihi 6 fusul, ada 6 fasal, bahkan di dalam disebut kata ada 5 fasal. Al-babu tsalitsu fi ta'zimi amrihi wa luzumi tawqirihi wa birrihi, iaitu bab yang ketiga dalam fasal dalam qism yang kedua, iaitu mentakzimkan arahan Nabi dan melazimi untuk kita memuliakan dan mengagungkan baginda Nabi. Wa fihi 7 fusul, bahkan ada 6 fasal. Al-babur rabi', bab yang keempat, fi hukmi salati alaihi wa taslim, hukum berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fardhi dzalik, dan kefarduannya, wa fadilatihi, dan kemuliaan dan fadilatnya, wa fihi 10 fusul, dan sebenarnya ada 9 fasal. Al-qismu tsalits fima yastahilu minna fi haqqihi wa ma yajuzu alaihi syar'an. Qism yang ketiga iaitu yang berkait dengan perkara yang mustahil pada hak Nabi, yang harus bagi hak Nabi di segi syarak, wa ma yamtani'u wa yasihhu min al-umuri al-bashariyah an yudafa ilaihi, dan perkara yang terlarang dan yang boleh untuk disandarkan kepada Nabi pada urusan kemanusiaan. Apa yang boleh bagi Nabi SAW. Ini bincang dalam kitab akidah sebenarnya, tapi dimasukkan oleh imam dalam kitab ini dalam fasal ataupun qism yang ketiga. Hadzal qismu, tengok sini. Ini qism, iaitu qism yang ketiga. Akramakallahu huwa sirrul kitabi. Moga Allah muliakan kamu, inilah sirrul kitab. Rahsianya kitab pada qism yang ketiga. Walubabu samarati hadhil abwab. Dan ini adalah isi pentingnya kepada bab-bab yang lain. Wa ma qablahu lahu kal qawaid. Sebelum daripada bab ini adalah dikira sebagai kaedah ataupun sebagai asas batunya. Wa tamhidati wad dalail ala ma nuriduhu fihi minan nukatil bayyinat. Dan itu sebagai permulaan ataupun sebagai petunjuk kepada apa yang akan diterangkan minan nukatil bayyinat, daripada faedah-faedah yang halus nanti. Wa huwal hakimu ala ma ba'dahu. Dan bab yang ketiga ini, qism yang ketiga ini adalah hakim ala ma ba'dah, sebagai penghukum kepada yang datang bab setelahnya, iaitu bab yang keempat, qism yang keempat yang terakhir. Maksudnya kena faham yang ni baru faham bab yang qism yang keempat. Itu maksudnya. Nah, wal munjizu min gharadi hadha at-ta'lif wa'dah. Yang ini yang menjalankan bagi tujuan tulisan ini, wa inda taqassi limaw'idatihi wa tafassi inda uhdatihi yashraqu sadrul aduwwil la'in wa yushriqu qalbul mu'min lil yaqin. Yani wa inda taqassi limaw'idatihi, apa makna dia? Inda taqassi, yani ketika sampai kepada maqsadil aqsa, ketika sampai kepada penghujungnya, watafassi fi uhdatihi, iaitu
taqallus min an uhdatih, daripada tanggungjawab ni, bila selesai yang ni dia kata, yashraqu, ketika selesai semua ni bahasan ni, yashraqu sadrul aduwil la'in. Yashraq ni maksudnya dhaqa bihi hasidan, atau hasadan. Dia beza yashraq dengan yushriq. Dia beza dua tu. Ejaan sama, kalau tak ada baris ni takut silap baca. Kalau yashraq dengan makna dhaqa bihi hasadan, maksudnya ni jiwa jadi sempit. Maksudnya akan sempit dada al-aduwil la'in, ay mal'un. La'in wazan fa'il bermakna maf'ul, iaitu akan sempit dada orang yang musuh yang dilaknat. Wa yushriqu qalbul mu'mini bil yaqin, manakala dada hati-hatinya mukmin ini akan bercahaya dengan mengetahui tentang perkara yang disebutkan ini. Wa tamla'u anwaruhu jawaniha sadrih, dan akan dipenuhi cahaya di dalam adla'. Jawanih maknanya apa dia? Ai jami' jawanibi sadrih, maksud seluruh dadanya Islam muslimin akan dipenuhi dengan cahaya. Wa yaqduru au yaqdiru al-aqilu, yakni ya'zumu au ya'rifu. Yaqduru au yaqdiru dengan makna ya'zumu. Kalau yaqdiru dengan makna ya'rifu, maksudnya kalau yaqduru ay ya'zumu, maksudnya aqil, orang yang berakal akan mentakzimkan. Ataupun kalau baca yaqdiru ay ya'rifu, iaitu orang yang berakal akan mengenal an-nabiyya haqqa qadrih, Nabi SAW dengan sebenar-benar hak Nabi. Wa yataharrarul kalamu fihi fi babain, maka ditahrirkan kalam dalam bab ini, dalam kisim yang ketiga ni, dalam dua bab. Fima, yang al-babul awal fima yakhtassu bil umuri diniyah, yang khusus pada urusan agama. Wa yatashabbathu ay yata'allaqu bihi al-qawlu. Yatashabbath bermakna yata'allaq, yakni dia berkait dengan qaul fil ismati, yakni berkait dengan ismah, yakni Nabi SAW maksum. Apa dia maksum? Perbincangan tentang maksum. Wa fihi 16 fasla, ada 16 fasal. Al-babu tsani fi ahwalihi dunyawiyah, hal keadaan Nabi dalam dunia, hal duniawiyah Nabi. Wa ma yajuzu turu'uhu alaihi min al-a'rad al-bashariyah, apa yang harus berlaku kepada Nabi daripada a'rad bashariyah, daripada sifat-sifat kemanusiaan. Wa fihi 9 fusul, ada 9 fasal. Bahkan yang dikira adalah 8 fasal, tanpa dikira dengan muqaddimatul bab. Maka yang ke bahagian yang terakhir, qismul rabi' fi tasarrufi wujuhil ahkami ala man tanaqqasahu aw sabbahu alaihi salam, yakni cerita berkenaan dengan orang yang merendahkan Nabi, menghina dan mencela baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tamam? Sebab tu dia kena baca dulu apa yang harus, yang tidak harus bagi Nabi, baru boleh tahu kenapa dihukum oleh ulama terhadap orang yang menghina Nabi dengan hukuman yang berat. Maksudnya kena ikut turutan, maksudnya ada tangga dia, jangan langkah terus pergi bab yang keempat. Lepas tu bila Syekh sebut macam ni, bab sebelum kitab bahagian qisim yang ketiga adalah sebagai tamhid ataupun dalail untuk masuk kepada qisim yang ketiga. Qisim yang ketiga adalah sebagai sirrul kitab, dan dia adalah sebagai penghukum kepada yang datang setelahnya. Kalau faham yang ni, baru tahu kenapa diletakkan hukuman berat kepada orang yang menghina Rasulullah. Tamam? Dan ada cerita-cerita banyak berkenaan dengan orang yang menghina Nabi dan apa balasan kepada mereka. Banyak cerita nanti akan disebutkan kalau kita sempat bacalah. 12 hari tak khatam ni, cara ni pun ya. Yang kita pun tak beritahu untuk khatam. Kita beritahu kata kita akan baca. Khatam jangan tanya. Maulana Syekh Yusri hafizahullah, tak silap saya, berapa ratus majlis ni baru khatam kitab ni. Syekh Yusri hafizahullah ta'ala. Al-babul awal, dalam bab ini, dalam qisim yang keempat, ada 2 bab. Al-babul awal fi bayani ma huwa fi haqqihi sabbun wa naqsun, pada menerangkan tentang ma huwa fi haqqihi sabbun wa naqsun min ta'ridin aw nassin wa fihi 10 fusul. Pada hak Nabi tentang masalah berkaitan dengan celaan dan kerendahan kepada Nabi, sama ada min ta'ridin aw nassin, sama ada dengan cara yang tidak sarih ataupun yang jelas, ada 10 fasal. Bahkan disebut kata ada 9 fasal. Al-babu tsani fi hukmi syani'ihi wa mu'zihi wa muntaqisih, hukum kepada orang yang menghina Nabi. Syani'ih maksudnya yang membenci Rasulullah, mu'zihi yang menyakiti Nabi, muntaqisihi yakni yang merendah-rendahkan Nabi, wa uqubatih, dan juga uqubah.
hukuman yang dikenakan, wa dzikri istitabati, dan sebutan kepada tuntutan untuk mereka bertaubat, wassalati alaihi, boleh tak solat kepada orang yang menghina Nabi SAW, solat jenazah kalau dia mati, nak solat tak kat dia. Wa wirasatihi, boleh tak dia mewarisi harta, kalau dia mati dia dikira dalam mana, bahagian mana, harta dia jadi milik siapa. Wa fihi 10 fusul, ada 10 fasal. Untuk para ulama Malikiyah agak tegas dalam masalah berkaitan dengan orang yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qatamnahu bi babin thalithin, dan kami tutupi kitab ini dengan bab yang ketiga. Ja'alnahu takmilatan li hadhihi al-mas'alah, kami jadikan dia sebagai penyempurna kepada masalah, wa wuslatan lil babaini alladaini qablah, dan sebagai penyambung kepada dua bab yang sebelumnya, fi hukmi man sabballahi ta'ala wa rusulah, man sabballaha ta'ala wa rusulahu wa malaikatahu kutubah wa ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa suhbah. Yani hukum orang yang menghina Allah, mencela Allah, mencela Rasul, mencela malaikat, mencela kitab, mencela ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga Rasulullah, mencela keluarga Nabi Muhammad, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhtasirul kalama fihi fi 5 fusul, dan aku ringkaskan kalam ini pada 5 fasal. Wa bitamamiha yantajizul kitab, dan dengan sempurnanya kitab perbahasan tersebut maka sempurnalah kitab ini. Wa tatimmul aqsam wal abwab, dan sempurnalah qisim dan bab. Wa yaluhu fi ghurratil iman lum'atan munirah. Maka yaluhu ay yabdu wa yadhhar, akan jelas, fi ghurratil imani lum'atan munirah. Fi ghurrati al-iman, ay pada wajah orang yang membaca kitab ini dengan keimanan, lum'atan munirah, dengan cahaya yang berterang benderang. Wa fi dajit tarajimi durratan qatirah, dan terjemah di sini dengan makna ibarah, maksudnya pada mahkota ibarat ini dengan durratan qatirah, dengan makna jauharah nafisah, maka akan dilihat dengan permata yang sangat berharga. Tuzihu kulla labsin, akan menghilangkan segala kekusutan, kekeliruan kita. Wa tuwaddihu kulla takhminin, dan juga akan menjelaskan segala perkara yang tidak kita jelas dan tidak tahqiq. Wa hadsin, dan juga zan ataupun perkara yang kita tidak pasti. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan kitab ini menjadi ubat kepada jiwa-jiwanya golongan mukminin. Wa yasda'u bil haqqi wa ya'ridu 'anil jahilin, dan juga dia akan mempertahankan kebenaran dan memalingkan kita daripada orang-orang jahil. Wabillahi ta'ala la ilaha siwahu asta'in, dan kepada Allah Ta'ala sahajalah, tidak ada Tuhan selainnya, aku bermohon pertolongan daripada Allah. Al-qismul awwalu fi ta'zimil aliyyil a'la liqadri hadha an-nabiyil mustafa qawlan wa fi'la. InsyaAllah kita akan sambung pada esok pagi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.